Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Untuk sesi yang petang ni, sesi yang kedua untuk analisis SPSS, kita pagi tadi selesai untuk univariate. Kita cover ANOVA sahala sampel bebas dan sampel berulangan. Kemudian sampel ANOVA dua hala, sampel bebas dan sampel berulangan. Kemudian kita buat ujian SPANOVA dan juga yang terakhir adalah ujian ANCOVA. Okey, seterusnya sesi petang ni kita nak cover untuk multivariate. Seperti mana yang saya jelaskan, untuk membezakan adalah univariate dan multivariate. Yang pertama adalah huruf A dan huruf M. Okey, cuma dekat ANOVA tadi ada SPANOVA. Okey, nama lain bagi SPANOVA adalah ANOVA gabungan ataupun ANOVA campuran. Dia still lagi A. Jadi A tu semua univariate. Okey. Dan kalau petang ni kita adalah huruf M, iaitu multivariate. Jadi multivariate dia akan jadi huruf M, sebab tu petang ni adalah MANOVA. Okey, univariate dengan huruf A, multivariate huruf M. Perbezaan yang paling mudah untuk membezakan adalah ANOVA atau MANOVA ni, ANOVA atau MANOVA A atau M ni adalah pada bilangan dependent variables. Okey, kalau dependent variables dia mesti DV dia 2. Sorry, kalau MANOVA DV dia mesti 2. Okay, kalau multivariate, DV dia mesti 2. Kalau dia satu, dia adalah univariate, iaitu ANOVA. Okay, dari segi sampel bebas dan sampel bulangan tu tak apa. Itu dari segi konteks data. Okay, jadi kita go through multivariate sesi petang ni untuk beberapa lagi exercise. Okay, kalau yang baru join sesi petang ni, kita dah masuk multivariate. Slide dan juga data ada dah diberi dalam grup WhatsApp. So kita akan gunakan data-data tu untuk buat simulation. Okay. Jadi kita petang ni akan cover ujian MANOVA untuk sampel bebas, ujian MANOVA untuk pengukuran berulangan dan seterusnya pada ujian MANCOVA. MANCOVA sama macam tadi, yang mana kita gunakan covariate. Yang tu yang jadi C tengah-tengah tu jadi MANCOVA. Okay, MANOVA dikenali juga sebagai multivariate analysis of variant test. Okey, merupakan lanjutan daripada ANOVA yang melibatkan lebih daripada satu variable bersandar. Tu keyword dia. Maksudnya lebih daripada satu dependent variable atau variable bersandar. Okey, data-data variable dalam ujian MANOVA mempunyai ciri-ciri berikut. Variable bebas mempunyai 2 atau lebih. Jadi MANOVA ni tak ada istilah apa ni, kita kata apa? Satu variable, dia mesti 2 atau lebih. Tapi kita akan jumpa juga sebenarnya. Kena betul juga maksud ni. Tapi ada juga yang kita gunakan ujian MANOVA yang gunakan satu saja. Ini tapi mesti ada 2 dan lebih tu maksudnya macam jantina lah. Jantina mesti 2, lelaki perempuan itu maksudnya 2 kat sini. Variable bersandar lebih daripada satu variable bersandar. Ini betul. DV kena lebih daripada satu. Okey, jadi ujian MANOVA ada 2 juga sifat bentuk kajian dia, sama ada sampel bebas dan juga sampel berulangan. Okey, mempunyai lebih daripada satu variable bersandar. Okey, mempunyai 2 variable bebas yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 kumpulan data bebas. Itu maksud dia. And ada 2 kumpulan data bebas. Okey, yang lain-lain sama. Okey, kita go through the kajian case. Yang ini pakai data 6.1. 6.1. Kita ambil yang start yang mudah dulu. Okey, untuk exercise kita latihan 6.1 guna data 6.1. Seorang pensyarah Fakulti Sains Kognitif mengesyaki bahawa jantina merupakan faktor yang menentukan aspek kemahiran berfikir. Okey, jadi kita ada aspek kemahiran berfikir iaitu kemahiran membuat inferensi 1, kemahiran menilai hujah 2, kemahiran membuat andaian 3. Para pelajar sains kognitif. Jadi DV kita ada 3. Okey, kajian dijalankan seramai 278 pelajar, yang mana lelaki 135 orang dan perempuan 143. Lebih kurang lah. Yang ini tak dapat sama tapi dia lebih kurang. Okey, yang data dipilih secara rawat daripada populasi seramai 1000 orang. Okey, data bagi ketiga-tiga aspek kemahiran berfikir dikumpul dengan menggunakan soal sidik. Jadi soal sidik ni adalah ad hoc set yang diambil daripada Watson Glaser Critical Thinking Appraisal pada tahun 1980 yang mengandungi 80 item. Maksudnya soal sidik ni ad hoc, dah ada 80 item yang dikumpul kepada lelaki dan perempuan, dan populasi dia 1000 tapi berjaya dikumpul adalah 135 lelaki dan perempuan 143, secara total 278. Jadi 27.8% lah daripada jumlah keseluruhan populasi.
Jadi soalan dia jantina, kemahiran membuat invensi, kemahiran membuat andaian dan kemahiran menilai hujah responden. Jadi IV kita satu saja iaitu jantina. Tapi ada dua, memecah kumpulan dia dua. Jadi jantina ada lelaki dan perempuan. Kemahiran membuat inferensi, kemahiran membuat andaian dan kemahiran menilai hujah adalah dependent variable. Jadi kesesuaian dia tidak sesuai nak guna ANOVA. Sebab ANOVA ada satu saja DB. Tapi di sini ada 3 DB. Jadi ada 3 DB kena gunakan MANOVA. Dalam kes ni MANOVA sampel bebas. Okey, hipotesis dia, kalau hipotesis null dia sebaliknya, apa yang kata sebalik daripada literature, jantina bukan merupakan faktor menentukan kemahiran membuat inferensi, kemahiran membuat andaian dan kemahiran menilai hujah. Sebaliknya, hipotesis penyelidikan, jantina merupakan faktor yang menentukan kemahiran membuat inferensi, kemahiran membuat andaian dan kemahiran menilai hujah dalam kalangan pelajar Fakulti Sains Kognitif Mesti Teknologi. Okey, yang ni pakai data 6.1 tadi, kita buat exercise yang ni Sama je macam tadi, cuma beza dia kita guna multivariate. Kalau you gunakan univariate tak dapat sebab univariate dia lebih DB tu ada satu. Tapi kalau you klik multivariate dia ada ruang untuk masukkan DB lebih daripada satu. Jadi klik analyze, klik GLM, klik multivariate. Kat sini je yang membezakan tadi. Kalau ANOVA dia klik univariate. Kalau data berulangan kita repeat measures. Kalau nak pakai data yang ada DB lebih pada satu, kita kena klik multivariate. Okey, bila dah pilih multivariate, masukkan ketiga-tiga variable bersandar ke petak dependent variable. Sebab DB kita ada 3. Okey. Kemudian masukkan jantina dalam fixed factor. Jantina kita punya independent variables. Okey, kalau dah masukkan DB ketiga-tiga, masukkan jantina dalam fixed factor, seterusnya klik options. Okey, kita pilih jantina display mean. So descriptive statistic dan homogeneity test. Memandangkan jantina cuma ada 2 je, lelaki dan perempuan. Jadi kita tak ada buat compare main effect kalau katakan dia tadi umur, okey kita buat compare main effect. Kalau umur tu ada pecahan 3 kumpulan. Tapi jantina ada 2 saja, jadi kita hanya buat descriptive statistic dengan homogeneity test, kemudian klik continue, klik OK. Ini sama je macam tadi ujian ANOVA satu hala, sampel bebas. Cuma beza dia kat sini DV dia banyak. Sebab tu dia jadi MANOVA, sampel bebas. Okay, yang baru masuk kita dah start exercise nombor 1 Kalau yang baru masuk boleh buka data 6.1. So kita tengah buat exercise yang pertama untuk petang ni. Okay. Yang baru masuk lah, ramai juga yang baru masuk ni. So bagi semua yang baru masuk, kita dah start first exercise untuk MANOVA sampel bebas. Okey, sila buka data 6.1 kemudian ikut 4 step ni. Okay, Mazina dah dapat dah. Tapi kita bagi dulu lah ruang. Saya rasa ramai yang saya bawa approve dia masuk ni. Jadi yang baru masuk boleh cuba Kita pakai data 6.1 dah masuk dekat MANOVA sampel bebas. Okay, saya ulang balik Mungkin ramai yang baru masuk. Okay, data 6.1 sekarang ni kita buat analisis MANOVA sampel bebas. Okay, data 6.1 tu mula-mula kita kena klik analyze. Kemudian klik GLM, General Linear Model. Kemudian kita klik multivariate. Sebab sekarang ni kita gunakan dependent variable lebih pada satu. Dalam kes ni ada 3. Okay, masukkan ketiga-tiga variable bersandar DV2 ke petak dependent variables. Dan masukkan jantina yang kita punya independent variable tu masuk dekat fixed factors. Okay, kemudian klik option, pilih jantina, masukkan dalam kotak display mean. Okey, pilih descriptive statistik dan homogeneity test sahaja. Tidak ada compare mean effect Benford ni kerana kita hanya gunakan 2 saja. Jantina ada 2 je, lelaki dan perempuan. Kemudian klik continue dan klik OK. Saya rasa ramai dah dapat tu. Okey, ramai dah dapat So kita tunggu yang lain feedback dapat ke tak. Okey, sama je, sama macam kita buat ANOVA
ANOVA sahala, cuba beza dia, ANOVA sahala tadi satu IV satu DV. Dalam kes ni kena DV lebih. So DV dia 3 dan IV dia 1. Sebab tu kita gunakan multivariate bukan univariate. So sekarang ni kita dah masuk dah multivariate sebab tu MANOVA M MANOVA multivariate. Okay, boleh semua So kita go through result dia. Kita pergi pada result dia untuk MANOVA sampel bebas ni. Okay, sebelum tu, minta maaf. Tak habis lagi sebenarnya. Okay, kita sambung je. Okay, you all tak payah apa-apa. Siapa yang dah klik okay dapat result tu tak apa. Sambung je ni. Klik graph. Klik je. Tak payah buat apa-apa. Sambung je ke atas. Klik graph. Atas ada graph. Sama macam tadi. You analyze. Belah-belah kanan-kanan sikit tu ada graph. Klik graph. Okay, klik graph. Lepas tu pilih graph, pilih line. Lepas tu pilihlah multiple, summary, spread variable, define. Dia punya klik graph, line, multiple, summary of spread variable and define. Okay, yang ni mungkin saya rasa untuk SPSS baru mungkin dia lain sikit. Dia mungkin lain sikit tapi proses dia sama. Kan? Kalau kat sini dia graph, line, multiple, summary of spread variable and define. So kita nak pakai line graph lah. Kita pakai graph line. Okay, mungkin ada lain sikit. Kat sini cuma beza sikit je. Okay, kemudian masukkan ketiga-tiga variable bersandar. Kita punya DV ke petak line represent. Okay, line represent untuk kita punya DV dan variable bebas kita jantina dalam kategori exist. Lepas tu klik OK. Dapat Okay, kalau yang Adham dapat ni diguna SPSS baru jadi OK juga. Tak ada masalah. Okay, klik SPSS, klik legacy dialog. Okay, dia ada legacy dialog Okay. Kalau yang Nurjannah tu bantu saya, okay, untuk SPSS 26 dia kena klik dekat legacy dialog, pilih line. So kalau sini yang lama kita klik je graph, terus pergi line. Yang lama, yang baru kena pakai legacy dialog. Terima kasih Nurjannah. Okay, nampak okay respon. Berapa orang dia respon dah? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh semua Dah ramai respon okay tu. Okay, kita nak tengok result. Okay, result kat sini keluar. Okay, result kat sini keluar. Okay, jantina dan perempuan sama seperti mana dalam isu tadi. Okay, semua dapat dah kan? Okay, alright. Okay, lelaki 135, perempuan 143. So, kita ada 3 kemahiran tadi. Ada 3 kemahiran tadi. So, kemahiran inferensi, kemahiran andaian dan kemahiran hujah. Okay, kalau tengok jantina, untuk inferensi perempuan yang lebih tinggi daripada lelaki. Dalam memberi andaian ni menarik kerana nilai dia hampir sama walaupun lelaki tinggi tapi perbezaan dengan perempuan sangat-sangat kecil. Dan untuk memberi hujah adalah perempuan juga iaitu lebih tinggi daripada lelaki. Jadi kalau secara congak je kita boleh kata terdapat perbezaan jantina kehadap inferensi sebab tengok perempuan dengan lelaki tu ada perbezaan sebanyak 7. Untuk andaian saya merasakan tidak signifikan kerana perbezaan ini sangat-sangat kecil. Perbezaan jantina terhadap kemahiran hujah saya merasakan terdapat yang signifikan juga kerana terdapat perbezaan sebanyak 7 juga. Jadi kita nampak kat sini nilai antara lelaki dan perempuan. Kita tahu yang inferensi lebih kat perempuan, hujah pun dekat perempuan, andaian pada lelaki. Namun lelaki perbezaan dengan perempuan sangat-sangat kecil. Okay, seterusnya. Kita baca table seterusnya. Okay, kita ada box test. Ingat tak tadi kita buat SPANOVA? SPANOVA dia keluar juga box test. Walaupun kajian SPANOVA tu under univariate. Tetapi multivariate dia akan keluar box test. Dia akan keluar box test. Okay, box test ni special sikit. Sini yang dibaca. Yang ni yang saya kata yang kita tunjukkan kesukaran dalam memenuhi ujian. Okay, keputusan menunjukkan keputusan adalah signifikan. Ini menunjukkan data terpesong daripada salah satu syarat kesamaan kovarian. Keputusan ini perlu dilaporkan dalam kajian. Okey, nampak tak? Maksudnya sekarang kita signifikan. Jadi bila signifikan, nak menunjukkan bahawa data kita ni menunjukkan ketidaksesuaian nak buat ujian MANOVA. Itu saya kena jelaskan. Daripada box test equality of covariance matrix ni kita temu dapat 0.02.
data signifikan patutnya kita dapat adalah nilai lagi besar dari 0.05, tetapi yang kita dapat sekarang adalah 0.002. Dari segi statistik, ini menunjukkan data terpesong daripada salah satu syarat kesamaan covariance. Pusat ini perlu dilaporkan dalam kajian. Kenapa berlaku begitu? Kita tengok data kita tadi. Sebab nampak tak andaian tadi? Dekat. Perbezaan tu kecil. Okey. Jadi kita tahu possibility kat sini bahawa data tu mungkin kurang sesuai. Okey. Jadi dekat sini dia kata data ni kurang sesuai. Adakah kita kena berhenti manova? Okey, yang kat sini saya nak cover you all. Dia cuma bagi tahu bahawa kita punya possibility result kita tak dapat seperti apa yang kita nak. Kerana ujian box test dah menunjukkan bahawa data yang kita guna sekarang ni kurang sesuai untuk buat pengujian ujian manova. Ujian multivariate. Okey, tapi tak apa, kita hold dulu. Okey, kadang-kadang susah juga nak kata okey tak okey. Kita ni cuma ikut panduan statistik. Statistik meramalkan bahawa data kita ni kurang sesuai nak buat ujian manova kerana ujian box test kita lebih kecil daripada 0.05 iaitu signifikan. Jadi data tu terpesong. Okey. Tak apa, kita go through dia punya proses. Okey, multivariate test. Sekarang ni kita pakai multivariate test bukan univariate sebab kita dah pergi manova. Kalau kat sini kita dah bincang tadi Pilal trace dengan Will lambda. Kita akan baca Pilal trace lebih teguh ataupun nak baca Will lambda boleh dengan alasan ataupun justifikasi sebab lebih popular. Okey, kita pakai Pilal trace. Jada menunjukkan wujudan kesan utama variabel bebas jantina. Okey, yang signifikan iaitu 0.01 yang jantina. Okey, cara nak melaporkan F nilai degree of freedom kita 3 dan 274 yang mana nilai F kita adalah 5.367 bersamaan dengan 0.01 lebih kecil daripada 0.05. Okey, dari sudut jantina dia nak beritahu bahawa perbezaan jantina tu dapat memberi kesan kemahiran tadi, ketiga-tiga kemahiran. Walaupun box test ni menggambarkan data tadi kurang sesuai kerana dia terpesong, namun result yang kita dapat kat sini menunjukkan bahawa wujud perbezaan jantina secara signifikan terhadap ketiga-tiga kemahiran. Okey, leaving test pun keluar juga. Okey, leaving test keluar juga. Okey, kenapa keluar 3? Sebab DV kita adalah 3. So keluarlah inferensi, keluarlah andaian, keluarlah hujah. Okey, dalam ujian leaving test ni menunjukkan 0.033 signifikan. 0.44 tidak signifikan, 0.05 tidak signifikan. Jadi, andaian dan hujah mematuhi ujian leaving test tu. Jadi mematuhi ujian manova. Tetapi inferensi tak mematuhi ujian manova. Okey, walaupun ada dua, ada satu, okey, statistik dilaporkan, dia boleh diteruskan. Okey, saya baca laporan dia. Ujian Libin adalah ujian untuk menguji varians sama ada variabel-variabel bersandar merentasi setiap kategori dalam variabel bebas. Usahan ujian menunjukkan bahawa 2 daripada 3 variabel bersandar mempunyai inferensi dalam menilai hujah, memperoleh keputusan signifikan iaitu kurang daripada 0.05. Oleh kerana analisis data ujian manova menggunakan prosedur analisis enter, menganalisis ketiga-tiga variabel bersandar bersama, maka analisis ini boleh teruskan. Walaupun ada yang mematuhi, ada yang tidak mematuhi, dekat sini jelas bahawa data ujian manova menggunakan prosedur analisis enter iaitu menganalisis ketiga-tiga variabel bersandar secara serentak atau bersama-sama, maka analisis ini boleh diteruskan. Okey, sebab tu kadang-kadang ada orang yang tak laporkan leaving test ni dalam ujian manova. Okey, sebab apa saja keputusan dia, sama ada mematuhi ujian manova atau tidak mematuhi. Maksudnya keputusan leaving test tu kalau mematuhi dia kena lebih besar daripada 0.05. Kalau tidak mematuhi dia kurang pada 0.05. Tak kisahlah dia mematuhi atau tidak, ujian ni boleh diteruskan. Okey, dekat jantina ni menunjukkan secara jelas ada 2 signifikan. Seperti kita menjangkakan bahawa andaian tidak signifikan. Nampak tu? 0.989 menghampiri 1. Okey, andaian tidak signifikan tapi inferensi dan hujah memberi signifikan. Okey. Keputusan ujian manova dalam jadual ini menunjukkan kewujudan kesan utama jantina yang signifikan terhadap 2 pemoleh ubah daripada 3 iaitu inferensi dan hujah. Jadi yang tak signifikan adalah andaian. Keputusan analisis menunjukkan bahawa secara signifikan jantina merupakan faktor kepada kemahiran membuat inferensi dan kemahiran membuat penilaian hujah.
Dalam kata lain, jantina seorang pelajar dalam kata lain, jantina seseorang pelajar di bawah kajian mempengaruhi keupayaan pelajar itu membuat inferensi dan menilai hujah. Namun, hasil kajian menunjukkan tiada kesan jantina signifikan terhadap variabel bersandar kemahiran membuat andaian. Okey, cuba tengok kat bawah. Kat bawah tu yang saya kata kenapa kita punya nilai kat depan tadi box test tu tak friendly sangat. Nampak tak keputusan berapa darjah persen dia? Tengok R square dia 0.032 kan, 0.00. Okey. A merujuk bawah tu R square, R square tu merujuk inferensi. B R square merujuk andaian. C R square, so C tu merujuk hujah. Saya ulang balik. A merujuk inferensi, B merujuk andaian, C merujuk hujah. Jadi kalau tengok kat sini, dia punya peratus sangat rendah sangat-sangat rendah. And 3.2%. Betul ke tu? 0.032. Jadi 3.2%. Yang tu tak ada peratus langsung. Yang ni 2.8%. Sebab tu awal-awal tadi buat test sudah tunjuk dah sejauh mana kan jantina tadi tu memberi kesan kepada inferensi cuma 3.2%. Sejauh mana jantina tu memberi kesan kepada andaian 0%. Bagaimana hujah tu jantina tadi mempengaruhi hujah tu hanya 2.8%. Itulah maksud dia tadi, macam mana dari awal tadi bot test sudah beri hints bahawa data kita ni tidak bersesuaian untuk melihat MANOVA. Walaupun secara keseluruhan memang dia akan jawab wujud perbezaan jantina secara signifikan, tetapi bila sampai dekat R square dia tidak dapat menggambarkan jantina tu boleh memberi kesan atau mempengaruhi inferensi tu rendah. 3.2% dia. Yang tu kosong langsung andaian. Kemudian hujah cuma dapat 2.8%. Okey, ini dari sudut mean tadi jantina. Dari awal-awal tadi pun dah ada. Ini gambar rajah dekat sini nampak flat andaian lelaki perempuan tak ada beza, tetapi bagi inferensi dan hujah kita nampak perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Okey. Ini cara pelaporan dia. Dusan menunjukkan bahawa wujud kesan jantina ke atas gabungan ketiga-tiga aspek kemahiran berfikir dengan melaporkan F1276 di mana nilai F kita 5.37 di mana nilai P kita kurang dari 0.05. Berdasarkan hipotesis ini, pekaji menolak hipotesis null, melaporkan bahawa secara keseluruhan jantina merupakan faktor bagi kemahiran berfikir. Okey, analisis ujian MANOVA berasingan menunjukkan wujud perbezaan secara signifikan antara kedua-dua kategori jantina, iaitu kemahiran membuat inferensi dan kemahiran menilai hujah. Sebaliknya, andaian tadi tidak signifikan kan? Ujian ini menunjukkan bahawa jantina seorang pelajar di bawah kajian mempengaruhi keupayaan membuat inferensi dan menilai hujah. Merujuk pada nilai mean, kumpulan pelajar lelaki dan perempuan didapati kumpulan pelajar perempuan dalam populasi kajian lebih kemahiran membuat inferensi dan menilai hujah. Okey, sekarang ni jap. Yang ni kita buat exercise, saya nak tengok ada result tak. Okey, kita buat 6.2 pula. Kita buat 6.2. Okey, sebelum kita pergi 6.2, ada soalan nak tanya. Tadi, faham tak yang saya cuba nak explain tadi? Dari awal, box test dia rendah, box test dia tidak mematuhi ujian MANOVA. Dari awal lagi dia dah bagi hint bahawa kita akan dapat sesuatu yang tak best sebenarnya. Jadi terbukti tadi R square tadi, setiap kemahiran tadi memberi kesan kepada inferensi, andaian dan hujah tu sangat kecil. Itu yang you all nak kena faham lah. Jadi kita awal-awal lagi kalau dapat box test rendah dah gaul kepala lah. Alamak. Bukanlah tak ada memberi kesan, tapi kesan sangat kecil lah. Sangat-sangat kecil lah. Kalau dalam konteks medik ke, sains ke, mungkin dia okey kan. Tapi kalau dalam social science, kalau kesan 1%, 200 tu kita anggap dia tidak dapat lah kan. Kalau kata nak menyelesaikan masalah voting class, approach yang kita buat tu cuma dapat memberi kesan 1%, jadi tak cukup kuat lah. Jadi kalau mungkin dalam sains, walaupun 1% okey lah. Kalau main saham, untung 1% pun okey. Kan? Tapi tengok nilai dalam kajian lah. Kita bukanlah kata kajian tu salah, cuma tadi contohnya jantina, kemahiran inferensi, hujah dan andaian. Saya rasa should be dia kena dapat peratus yang tinggi. Kalau kata-kata nak dapatkan vaksin COVID-19, vaksin AIDS dapat 3.2% tu okey juga. Ada ikhtiar. Usaha tu ada possibility untuk sembuh, ada 1%, 3.2%. Jadi kita to be consider.
Tapi dalam kes tadi jantina dengan kemahiran, saya rasa should be peratus tu should be besar lah. Jadi dalam kajian tadi, mungkin dalam kajian tadi, apa kita boleh buat andaian? Mungkin jantina kurang sesuai kot nak jadikan sebagai IV. Jadi kita kena fikirkan apakah IV yang lain yang boleh ganti jantina untuk dapat memberi kesan ataupun menjadi faktor kepada inferensi tadi, andaian dan juga hujah. Okey. Itu saya nak jelaskan sebab penting juga buat exercise juga. Tapi kita kena faham dia punya interpretation. Okey, kita pergi yang kedua, nama dia MANOVA. Sama macam tadi, cuba sekarang ni kita nama dia factorial 2 kali 2. Okey, 2 kali 2, tak apa. Kita baca kes, nanti you all faham apa maksud 2 kali 2. Okey, yang ni jadual 6.2. Okey, seorang pengkaji melaksanakan kajian bagi mengenal pasti sama ada jantina, jantina dan pengkhususan akademik. Okey, saya stop sekejap. Di situlah sebenarnya 2 kali 2 tu. 2 kali 2 tu melihat dari segi konteks independent variable, iaitu pemboleh ubah bebas. Okey, jantina. Okey, pengkhususan akademik. Macam mana boleh kali 2 kali 2? Jantina kan laki perempuan, 2. Pengkhususan akademik, sains sastra. Itu yang jadi 2 kali 2. Kalau saya kata 2 kali 3, boleh jadi jantina, khususan akademik, mungkin jadi sains, TVET, sastra. Jadilah 2 kali 3. Kalau saya nak buat 3 kali 3, boleh? Tapi saya tak boleh pakai jantina lah sebab jantina 3 tak ada. Jantina 2 je. Tak, jantina 3 pelik lah. Katalah umur tadi. Umur ada 3 peringkat. Peringkat muda, pertengahan, senior. 3. Pengurusan akademik pun 3. Sains, TVET, sastra. Jadi factorial 3 kali 3. Jadi tak kisahlah berapa pun. Kalau orang kata you kena buat factorial 2 kali 2. Jadi you kena tahu you punya independent variable mesti ada 2. Okay, satu tu macam jantina ada 2. Pengurusan akademik pun kena ada 2. Sains dengan sastra. Okey, jadi faktorial 2 kali 2 tadi tu, jantina dan pengurusan akademik merupakan faktor kepada 5 aspek kreativiti. Jadi bila sebut 5 aspek kreativiti tu maksudnya kita ada 5 dependent variable. Kita ada 5 dependent variable iaitu kelancaran, keaslian, penghuraian, keabstrakan tajuk dan rintangan terhadap penutupan pramatang. Dalam kajian ini, satu sampel seramai 90 orang dipilih secara rawak daripada populasi pelajar universiti multimedia. Responden kajian dalam sampel itu menjawab ujian Torrent Test of Creative Thinking. Maksudnya instrumen itu dipakai kat sini daripada Torrent-K 1992 yang mengandungi 3 permainan yang digunakan bagi mengumpul data daripada responden kajian berkenaan 5 aspek tersebut. Jadi kita nak kena faham dari segi variable. DV kita ada 5, IV kita ada 2. IV pertama jantina. Jantina pecah kepada kumpulan lelaki dan perempuan. Pengkhususan akademik pun 2. Iaitu sains dengan sastra. Okay, kita kena buka jadual 6.2 ikut arahan ni. Kita masih lagi sampel bebas. Tidak berlaku lagi sampel berulangan. Tapi kita nak pecah kepada MANOVA faktorial 2 kali 2. Jadi kita ada 2 hala kat sini. 2 pemboleh ubah iaitu jantina dan pengkhususan akademik dan DV kita ada 5. Sama macam tadi, klik analyze, klik GLM, klik multivariate. Okey, masukkan ke 5 variable bersandar ke petak dependent variables dan masukkan jantina dan pengurusan akademik ke dalam fit factor sebab kita ada 2 So kita ada 5 DV, kita ada 2 IB iaitu jantina dan pengurusan akademik. Okey, kemudian klik option, pilih jantina dan pengurusan akademik. Dia akan keluar satu lagi sebab kita ada 2 kat sini, dia akan keluar macam tadi. Jantina, campuran jantina dan pengurusan akademik, masukkan semua tu dalam display min. Sekali lagi, jantina pun 2, pengurusan akademik pun 2, compare manifest tak diperlukan. Pilih descriptive statistic and homogeneity test saja. Klik continue dan OK. Okay, ada orang tanya kat chatting. Okay. So 6.2 ke 6.1 sekejap saya tengok. 6. Yes, 6.2. Sorry Kita pergi kat 6.2 sekarang ni. 6.2. Tadi yang mula-mula tadi 6.1, sekarang pergi 6.2. Okay.
Macam tadi siapa yang laju sikit nanti lepas sampai 5 ni ada pula buat graf ada buat graf juga. Kita habiskan ni dulu. Lepas ni kita buat graf. Nanti mana-mana kalau sangkut bagi tahu. Dia tak ada apa berbeza, cuma yang beza dekat nombor 2 tu sebab kita ada ke-5 DV kena ada 5. So tadi kita punya IB 1, sekarang ni IB kita 2, jantina dan pengurusan akademik. Lain semua sama, tak ada complement effect tak ada, Benferroni pun semua tak ada sebab kita ada 2 saja, tak ada 3. Okey ke? Kalau dah okey, saya nak tunjukkan yang bahagian graf ni pula. Okey, Nurizatuan ni okey. Okey, kalau okey, dah selesai nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni, kita sambung buat graf ni graf dia. Sambung buat graf. Sama macam tadi graf dia, pilih line, multiple, macam tadi siapa yang SPSS baru pakai legacy dialog. Okey, line, multiple, summaries of separate variable, lepas tu define. Masukkan ke 5, DV kita ada 5, ke petak line represent dan variable bebas jantina dalam kategori exist. Kena berlainan sebab kita nak keluarkan graf. Bila graf tu kena ada paksi X dengan paksi Y. Jadi kena ada 2 beza. Kemudian kita klik OK. Kemudian nombor 4 tu jangan terlepas pandang Masukkan ke 5 variable pesanan. Lagi sekali. Nampak tak step nombor 2 dengan nombor 4? Dia kena buat 2 kali graf. Graf pertama untuk jantina, untuk ke-5 DV. Klik OK, buat sekali lagi pula untuk ke-5 DV untuk pengurusan akademik. Jadi ada 2 graf kena buat. Kalau perasan nombor 2 dengan nombor 4 tu berlaku 2 kali, beza dia adalah tu IV jantina, nombor 4 IV untuk pengurusan akademik. Jadi 2 graf dapat dihasilkan, satu khusus untuk jantina terhadap 5 DV, yang satu lagi adalah pengurusan akademik untuk 5 DV. So make sure ada 2 graf lah. Jangan tersilap 2 dengan 4 tu 2 benda yang berlainan. Dia graf ni subjektif lah. Tapi kalau tanya saya suka lah bila itu yang masalah dia. Mungkin bila kita laporkan dalam bab perbincangan ataupun bab analisis tu, analisis dan perbincangan tu kadang-kadang hanya melibatkan table. Walhal kita boleh pemudahkan orang untuk faham bila letakkan gambar rajah, buat graf, line. Tapi tak semestinya line lah. Cuma exercise ni kita buat line. Semua dah. Nur Jannah, Settle, Izatul, Adham. Semua okey Okay. Kalau yang tak okey, you beritahu supaya tak adalah saya seronok je, shock sendiri, ingat you all semua dah okey, padahal ada yang sangkut-sangkut. Okay, kalau semua dah okey tu, Alhamdulillah dah. Okay. So, kita nak tengok dia punya result. Okay, ni result dia. Okay, kalau kita tengok jantina, pecahan lelaki dengan perempuan, dia tak adalah sama. Tapi dia ada 46 dengan 44. Betul kalau 44 campur 64 dapat 90 sama juga pengurusan akademik 50 40 90. Jadi lelaki 46, perempuan 44, sains 50, sastra 40. Okey, kita bincang ke-5-5-nya, bincang ke-5-5 kreativiti terhadap jantina. Okey, kalau tengok dekat kelancaran, yang pertama kelancaran kita boleh tahu lelaki dengan perempuan. Kalau tengok lelaki, paling tinggi untuk sastra. Yang paling tinggi untuk lelaki sastra, perempuan pun sastra. Lelaki paling tinggi sastra, perempuan pun sastra untuk aspek kelancaran. Kalau aspek keaslian, juga lelaki kepada sastra, perempuan pun sastra. Kan? Kalau keaslian pun sama juga. Berat dekat sastra lah, lelaki pun sastra, perempuan pun sastra.
Secara total pun memang kita kata kalau secara total kalau kelancaran secara total lebih pada sastra, kalau dekat keaslian pun sastra. So begitu jugalah dengan lain-lain tajuk dengan pramatang kebanyakannya semuanya adalah lelaki perempuan semua sastra. Okey, dekat pramatang pun dekat sastra. Jadi kita tahu banyaknya base pada sastra. Jadi kita tengok box test. Nampak tak box test? Kita happy sikit lah sebab signifikan 0.235. Jadi maksudnya ujian box test menunjukkan data kita mematuhi ujian MANOVA. Lega sikit lah dapat macam ni kan. Nanti kalau kita punya R square kita dapat memberi kesan tu sejauh mana jantina dan pengkhususan tu dapat memberi kesan kepada 5 dB tu adalah cantik sikit peratus dia, tak adalah kosong ataupun kurang daripada 5%. Okey. Jadi kat sini menunjukkan keputusan yang tidak signifikan. Yang menunjukkan bahawa data mematuhi syarat kesamaan covariant iaitu varian bagi kelima-lima variabel bersandar merentasi kedua-dua variabel bebas. Kita ada dua kan. Jantina dan putusan adalah sama dengan populasinya. Okey, bila tengok jantina, kita ada dua jadi kena tengok dua lah, kena tengok jantina dan pengkhususan. Kalau tengok jantina, pilar trace dia signifikan. Khusus pun signifikan. Cuma gabungan campuran jantina dan khusus. Kita tak kaji tau campuran, tapi bila kita masukkan dua IB, automatik SPSS akan keluar juga gabungan atau campuran jantina dan khusus. Tapi kalau pergi satu-satu, jantina memang signifikan, khusus pun signifikan. Okey. Jadi jadual di atas menunjukkan bahawa wujud kesan utama iaitu jantina. Macam mana nak laporkan? F berapa degree of freedom kita? 5 dengan 82, yang mana nilai F kita 5.655. Yang mana nilai kita 0.00 lebih kecil daripada 0.05. Jadi terbuktilah jantina tu kehadiran jantina tu atau perbezaan jantina tu sebagai faktor kepada ke-5 dB tadi. Sama juga dengan khusus cara laporkan F 5 dengan 82 dengan nilai dia 13.71 atau 708 yang mana nilai P adalah 0.08 terhadap ke-5 variabel bersandar. Namun tidak ada kesan interaksi yang bawah tu namun tidak ada kesan interaksi oleh kedua-dua variabel bebas iaitu campuran jantina dan khusus terhadap variabel bersandar kajian yang mana nilai dia F582 iaitu nilai F dia 1.02 adalah P dia adalah lebih besar daripada 0.05. Itu kena betulkan lah. Dia bukan lebih kecil lebih besar. Saya silap anak panah tu. Lebih kecil. Okey. Keputusan ini menunjukkan kedua-dua variabel bebas mempengaruhi variabel bersandar secara kajian individu. Ia tidak ada kesan interaksi antara kedua variabel bebas itu terhadap variabel bersandar. Okey. Yang kat bawah tu saya kena betulkan gambar rajah dia bukan anak panah 5 kurang daripada 0.5 Anak panah nanti 5 besar daripada 0.5. Tapi tak apalah, nanti saya ingat ada banyak typo juga. Nanti saya nak betulkan slide ni. Nanti saya bagi balik slide ni. Sebab nanti takut you refer minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, bila check nanti you jadi confused. Nanti saya betulkan mana-mana typo yang ada dalam slide ni. Okay, jadi terbuktilah bahawa jantina dan khusus tu memang terdapat perbezaan lah. Jadi dari segi khusus tu, sains dengan sastra, jantina, lelaki dan perempuan tu terdapat perbezaan lah dalam kelima-lima variabel bersandar tadi. Okey, dekat sini ujian living test, macam tadi kan, saya kata ujian living test ada orang yang tak lapor atau tak lapor, apa saja keputusannya juga diandaikan okey sebab kita tengah menggunakan dependent variable iaitu lebih daripada satu. Jadi tengok living test, biasanya yang okey nilai dia lebih besar daripada 0.05, jadi kelancaran okey, keaslian okey, tajuk pramatang pun okey, tajuk keabstrakan pun okey, pramatang pun okey. Yang tak okey adalah cuma di penghuraian sebab dapat 0.033 dia je yang tidak mematuhi ujian Levin. Jadi dalam kes ni walaupun ada satu tidak mematuhi ujian Levin, kita teruskan juga. Okey, ujian di atas menguji sama ada varian antara setiap kategori dalam variabel bersandar merentasi kategori-kategori dalam variabel bebas adalah sama. Keputusan ujian menunjukkan bahawa 2 daripada 5 variabel bersandar iaitu adalah signifikan iaitu 0.05. Ada 2, sorry, kat bawah tu pramatang, sorry saya terlepas pramatang. Pramatang pun signifikan 0.045. Jadi ada 2 yang tidak mematuhi ujian MANOVA lah. Okey, oleh kerana analisis data ujian MANOVA ini menggunakan prosedur analisis center, maka analisis ini boleh diteruskan.
Boleh diteruskan lah. Walaupun ada dua iaitu keaslian dan pramatang dia signifikan iaitu kurang daripada 0.05, tetapi yang tiga lain okey. Tapi secara keseluruhan diteruskan. Okey, ini test of between subject effect ni penting nak tengok hubungan antara kelima-lima. So ternyata jantina walaupun secara keseluruhan tadi dia kata signifikan, tetapi ada juga yang tak signifikan. Yang tak signifikan kat sini adalah huraian dengan tajuk keabstrakkan tajuk. Kelancaran signifikan, asli signifikan, huraian tak, tajuk abstrak tak, pramatang ya. Jadi ada 3 signifikan, ada 2 tak signifikan untuk jantina. Okey, untuk khusus, untuk kursus, kalau tengok untuk khusus, khusus adalah semua signifikan kecuali penghuraian dengan tajuk abstrak juga sama. Jadi untuk khusus pun penghuraian dan tajuk abstrak tak signifikan. Okey, untuk gabungan jantina dan khusus semua tak signifikan. Semua tak signifikan. Tapi dalam kes ni ternyata huraian dan juga tajuk abstrak tidak signifikan untuk jantina maupun untuk khusus. Okey, R square. R square kan. Kalau tadi teruk sangat 3%. Jadi R square dia untuk kita ada dua, kena baca dua-dua. The way nak baca dia kena baca dua sebab IB kita dua. Jantina tadi, kehadiran jantina tadi, jantina dan pengkhususan akademik. Kena baca. Jantina dan pengkhususan akademik terhadap kelancaran, dia punya kesan dia 29.7%. Kepada jantina dan pengkhususan kepada keaslian 22.1%. Okey, untuk huraian dengan abstrak kan tak signifikan tadi kan. Jadi untuk jantina dan pengkhususan, dia kena baca serentak sebab dua variable tu. Kehadiran jantina dan pengkhususan akademik memberi kesan kepada penghuraian sebanyak 2.6% sahaja. Untuk keabstrakan 4.18, dan yang paling tinggi sebenarnya jantina dan pengkhususan akademik memberi kesan kepada pramatang tu, pramatang sebanyak 35.2%. Okey sikitlah, ada juga 29, ada juga 22 dan 35 dalam sini kan. Jadi jantina dan pengkhususan tu dari segi aspek kelancaran, keaslian, penguraian, abstrakan tajuk pramatang semua ada peratus kesan serendah 2.6% lah untuk penguraian, dan yang paling tinggi adalah 35.2% untuk pramatang. Itu result dia. Okey, kat sini estimate saja nilai min sama macam kat depan tadi. Okey. Jadi pun sama untuk pengkhususan akademik. Okey, ni kita tadi klik ada compare many facts kita buat tadi sebab jantina pengkhususan akademik. Okey. So dekat sini sini tak ada. Ni bukan ni nak tunjukkan dari segi pengkhususan akademik jantina aje, nak tengok nilai min. Okey. Ni bukan compare many facts silap. Maafkan saya. Ni nak tengok perhubungan perkaitan antara jantina dan pengkhususan akademik, nilai min dia. Sama macam kat depan tadilah. Okey, ni graf dia. Ni graf dia. So kita akan nampak perempuan kat mana yang lelaki tinggi, kat mana yang perempuan tinggi. Okey, kalau tengok kelancaran so nampak dalam jadual ni semua lelaki tinggi. Lelaki lagi tinggi untuk kelancaran, keaslian, penguraian, keabstrakan dan pramatang lah. So lelaki lagi tinggi daripada perempuan lah untuk semua. Untuk aspek ni. Okey, habis. Ini tadi untuk jantina dan kalau tengok pengkhususan akademik, sastra. Sastra lebih tinggi untuk semualah. Jadi kalau jantina lelaki, tapi untuk pengkhususan akademik dia menang kat sastra. Ini cara pelaporan. Tulisan ujian Pilaltris menunjukkan terdapat kesan utama variabel bebas jantina dan pengkhususan akademik. Jadi sesuailah gunakan dua IB itu yang signifikan terhadap gabungan kelima-lima variabel bersandar. Itu secara umum, secara besar dia. Berdasarkan keputusan kajian ini, pengkaji menolak hipotesis, seterusnya melaporkan bahawa secara keseluruhan jantina dan pengkhususan akademik merupakan faktor bagi kelima aspek kreativiti. Okey, itu secara umum. Kemudian kita buat kisah detail. Usaha analisis menunjukkan bahawa tidak terdapat kesan interaksi antara kedua-dua variabel bebas iaitu jantina dan khusus. Kalau gabungan tu memang tak dapat apa-apa. Usaha analisis juga menunjukkan jantina dan pengkhususan akademik menyumbang sebanyak 29.7% terhadap perubahan variabel bersandar kelancaran yang R square tadi.
Kemudian yang kedua 22.1% kepada keaslian. Yang paling tinggi tadi 3.2% kepada pramatang. Terdapat dua faktor variabel bebas yang mengandungi 3 dan 2 kategori masing-masing. Ini contoh, ni cerita lain ni. Nah, sampai sini je dia punya explanation dia. Okay, boleh ke semua setakat ni? Setakat ni boleh jadi kita fahamlah kenapa bestnya buat ujian MANOVA kan. Dia lebih advance sikit lah daripada ujian ANOVA. Okey, beres semua. Okey, kita try lagi exercise yang seterusnya. Kita nak try 3 kali 2. Tadi 2 kali 2, jantina 2, pengurusan akademik 2. Sekarang ni kita nak cuba 3 darab 2 ataupun 3 kali 2. MANOVA factorial 3 kali 2. Macam mana jadi 3 kali 2? 3 yang pertama tu bangsa. Bangsa A, bangsa B, bangsa C. Kemudian yang kedua tu adalah introvert dengan extrovert. Ada dua lah, introvert dengan extrovert. Okay. Saya banyak kali dulu masa pergi Indonesia, kalau discuss dengan diorang, mesti diorang selalu cakap pasal introvert dengan extrovert lah. Jadi kita kat Malaysia ni jarang sekali-sekali guna, tapi pergi kat pasar pun orang-orang dah nampak kata saya ni introvert ke extrovert. Jadi teringatlah, dah lama dah tak pergi Indonesia kan. Okey. Jadual 6.3, seorang pekaji melaksanakan kajian bagi mengenal pasti sama ada bangsa dan personaliti merupakan faktor kepada 5 aspek kemahiran pemikiran kritikal. Kena faham dulu kan. Jadi 5 aspek kemahiran pemikiran kritikal tu kita punya DV. Kita punya IB yang pertama bangsa, IB yang kedua adalah personality. Okey, bangsa tadi ada 3, personality ada 2, extrovert dengan introvert. Okey, dalam kajian itu seramai 57 webmaster dipilih secara rawak daripada semua webmaster syarikat tersebut sebagai sampel kajian. Jadi dia menggunakan semua webmaster dia. Dia tak ada gunakan persampulan nak kat sini. Kalau populasi dalam satu syarikat tu ada 57 webmaster, dia pakai semua sekali 57 tu. Yang mana dia tengok adalah bangsa dan juga personality. Okay. So dia punya data 6.3 Data 6.3. Okay, hipotesis dia, bangsa dan personality bukan merupakan faktor kelima aspek kemahiran kritikal. Sebaliknya, hipotesis penyelidikan, bangsa dan personality merupakan faktor kepada 5 aspek pemikiran kritikal iaitu pengenalan andaian, penilaian hujah, inferensi, didaksi dan penghuraian fakta. Okay, ini step dia. Step dia. Just kita nak betul-betul faham je exercise ni. Ini tak ada sama macam tadi, cuma beza dia 3 kali 2. Klik JLM, klik multivariate, analyze, JLM, multivariate, dependent variable, masukkan personality dan bangsa. Itu kita punya fixed factor. Kalau dependent variable tadi, kelima-lima variable dalam dependent variable. Kemudian klik options. Okay, pilih personality, bangsa, personality dan bangsa. Masukkan dalam display min, compare manifact. Kenapa ada compare manifact? Sebab kita ada bangsa 3. Okay, pilih Penn-Ferroni, confident interval adjustment, kemudian kita klik juga dekat display descriptive statistik dengan homogeneity, klik continue. Beza kat sini ada tambahan tu je, compare manifact, sebab kita ada bangsa 3 kalau ada bangsa 2 tadi pun tak payah pakai. Tapi sebabkan bangsa ada 3, kita pun pakai factorial 3 kali 2, jadi kena pakai compare manifact. Pilih Penn-Ferroni. Okay. Sama juga macam tadi. Okay. Sekejap tengok ada graf tak? Ada graf. Lepas ni graf lah Kalau rasa dah boleh ingat, cuba tak tengok slide pun, yang graf tu cuba buat sendiri. Jadi tak? Okey, Nur Azhar okey, Nur Izatul okey.
Okay, Nur Jannah pun okey. Okay, Excel pun dah okey dan aku graph pun dan. Okey, sekarang ni untuk slide untuk graph. Okey. Graph pun sama macam tadi ada dua. And kita graph kita satu untuk personality, satu lagi untuk bangsa. Ada dua Ada dua graph. Sama macam yang tadi. Sama macam tadi. Yang 2x2 tadi tu. Jantina dan pengurusan akademik. Ini pun sama. Ini untuk personality pun dengan bangsa. Kita ada dua graph juga kat sini. Okay, dah 3 orang dah siap graph Okay, semudah tu. Tengok semudah dan graph. Okay, kita tengok result. Kita tengok result. Okay, pertama kita check nilai N kita. 17, 15, 25, 28, semua 57. So kita dapat pastikan semua populasi tu, sampel kita cukup. Alright, kita kat sini jadual menunjukkan nilai mean. Okay, jom tengok nilai mean. Kalau untuk nombor 1, untuk andaian. So andaian kalau tengok dekat bangsa introvert dengan extrovert, lebih bangsa A strong dekat extrovert. Bangsa B dekat introvert, bangsa C dekat introvert. Secara total, dia berat dekat extrovert. Untuk andaian, kalau tengok bangsa dan personality, dia kalau dari segi total, dia adalah extrovert. Okey, kemudian tengoklah penilaian hujah dan lain-lain. Okey, so kita tahulah yang mana tinggi, mana rendah berdasarkan nilai mean saja. Okey, yang ni saya skip jadi kita dah tahu dah mana tinggi rendah, tengok pada jadual saja. Okey, sekarang ni tengok box test. Box test kita tinggi kali gini, 0.938. Maksudnya kita lagi happy lah. Tinggi box test kita ni. Okey. Tulisan menunjukkan yang tidak signifikan, iaitu 0.938 lagi besar pada 0.05, tu yang tidak signifikan ya. Tetapi memang kita nak cari tak signifikan. Ini menunjukkan bahawa data tidak memesong ke arah syarat kesamaan covariant, iaitu varian sampel kajian bagi kelima-lima variabel bersandar merentasi kedua-dua variabel bebas adalah sama. Data kajian memenuhi syarat ujian MANOVA. Okey. Okey, kita tengok bangsa. Okey, kita tengok bangsa. Bangsa secara keseluruhan dia 0.018. Signifikan lah. Ingat tak signifikan tadi. Untuk pilar trace dia adalah signifikan untuk bangsa tetapi personality tidak. Bangsa signifikan tetapi personality pilar trace dia tidak signifikan. Tapi gabungan kedua-duanya signifikan. Bangsa dan personality adalah signifikan. Kesan di atas menunjukkan bahawa secara keseluruhan terdapat kesan utama variabel bebas bangsa dan kesan interaksi personality dan bangsa yang signifikan terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. Namun, tidak ada kesan utama variabel bebas personal terhadap variabel-variabel bersandar kajian. Personality tak signifikan. Bangsa dan juga gabungan bangsa dan personality itu ataupun interaksi bangsa dan personality itu signifikan. Okey, living test. Living test kat sini menunjukkan semua tak signifikan. Jadi menunjukkan semuanya mematuhi ujian MANOVA. Sebab semua nilai ni lebih besar daripada 0.05. Keputusan ujian ni menunjukkan bahawa varian variabel bebas bersandar merentasi setiap kategori dalam variabel bebas adalah sama. Data kajian mematuhi syarat kesamaan varian ujian MANOVA. Okey. Kemudian kita test of between subject effect, nak tengok satu-satu. Kalau kita tengok bangsa, semua signifikan kecuali didaksi dengan fakta penguraian. Didaksi dengan fakta penguraian itu tidak signifikan. Tetapi untuk andaian,
penilaian, inferensi, semuanya signifikan. Tetapi tadi kita kata personality tak signifikan. Dalam tak signifikan tu ada juga yang signifikan, iaitu dalam inferensi. Walaupun kita katakan tadi bangsa signifikan, ada juga dalam bangsa tak signifikan, iaitu 2 daripada 5. Dan juga personality pun ada 1 yang signifikan, walaupun secara keseluruhan personality itu tidak signifikan. Okey, dari segi gabungan tadi, interaksi, ada 1 signifikan. Walaupun dia kata tadi ada signifikan, tetapi yang signifikan cuma 1 je. Kan? Subjektif kan? Dia kata personality tadi secara keseluruhan dia tidak signifikan, tapi ada 1 at least signifikan. Yang tadi kata bangsa dan personality signifikan, tapi yang betul-betul signifikan ada 1 saja. Ini yang membezakan lah. Jadi nak melaporkan macam nilai ni F, kan, macam biasalah kalau nak laporkan personality bangsa tu F berapa, degree of freedom kita adalah 2 dengan 51 belah sini. Ni nak tengok 2 dengan 51, berapa nilai F kita, 6.43, ni 0.6429 jadi 0.4623, di mana nilai P kita adalah 0.03, maksudnya lebih kecil pada 0.05 lah. Jadi untuk penghuraian saja, yang lain semua tak signifikan. Okey, pairwise comparison kita buat, tapi pairwise untuk comparison untuk introvert tak cantik lah sebab ada 2 je. Jadi kat sini nampak kat sini tak pair sikit lah, kan. Cuma ada 1 je signifikan tadi dekat inferensi. Tapi memandangkan kita tunjuk yang satu lagi untuk yang siapa yang 3 tadi, bangsa ya. Yang ni cuma dekat personality. Okey, ujian multivariate, Gusan menunjukkan secara keseluruhan terdapat kesan utama variabel bebas antara bangsa terhadap kelima-lima variabel bersandar dalam kajian. Okey, kat sini secara keseluruhan terdapat kesan utama variabel bebas bangsa terhadap kelima-lima variabel bersandar dalam kajian. Okey. Okey, jadi dari segi keseluruhan dia tak signifikan untuk personality. Tetapi dari segi konsep 1 dia ada 1, untuk inferensi ada 1 signifikan. Yang tadilah sama macam kat depan. Okey, estimation sama nilai mean diterangkan di depan tadi. Okey, ini kita buat pairwise comparison untuk bangsa cantik sikit sebab tadi introvert extrovert 2 je. So kat sini pairwise comparison nampak cantik, kat sini sebab ada 3. Okey, kat sini kita nampak adalah kesan signifikan tak signifikan. Kalau andaian ada yang signifikan tak signifikan, cuma signifikan 1 je antara bangsa C dengan bangsa A. Bangsa C dengan bangsa A saja, kalau nak buat andaian kita kena pilih, nak pilih bangsa A ke bangsa A ke bangsa C, sebab dia ada perbezaan. Untuk penilaian hujah pun sama, bangsa C dengan bangsa A, begitu juga bangsa B dengan bangsa C. Okey, inferensi bangsa C dengan A, C dengan B. Okey, lain-lain tak signifikan. Begitu juga bangsa C dengan A untuk inferensi. Jadi kita boleh tengoklah yang signifikan tak signifikan. Kalau untuk didaksi lagi best, semua tak signifikan. Didaksi tak signifikan dengan bangsa. Begitu juga dengan penguraian fakta pun tidak signifikan kesemuanya. Jadi penguraian fakta dengan didaksi tidak signifikan kesan kepada bangsa lah. Okey, ini secara keseluruhan multivariate dari segi pilihan trace untuk bangsa ya signifikan. Yang tak signifikan tadi personality. Walaupun secara keseluruhan dia adalah signifikan, ada juga tak signifikan dekat didaksi dengan penguraian, yang lain semua signifikan. Okey, ini gabungan bangsa dan personality. Okey, tadi memang bukti yang bahawa ni nilai mean ya, sorry. Ni graf dia. Ni graf dia. Jadi kita boleh tengok dekat bawah, ke atas tu color-color biru untuk andaian, hijau untuk hujah, dia warna silver sikit tu inferensi, purple didaksi, kuning penguraian fakta. Jadi kita tengok kat sini kalau introvert tinggi dia dekat warna purple. Purple didaksi dengan inferensi. Tetapi introvert dia bagus dekat penilaian hujah dan juga dekat pengenalan andaian. Tetapi yang kuning tu penguraian fakta nampak macam seimbang lah. Tapi berat dekat extrovert lah, tapi mostly seimbang lah. Ini untuk personality. Ni graf untuk bangsa pula. So kalau tengok bangsa A strong untuk warna hijau, penilaian hujah, untuk pengenalan andaian dan didaksi warna purple. Kalau bangsa B, dia bagus kat kuning, penguraian fakta. Bangsa C, dia bagus kat inferensi. Inferensi dia bagus. Jadi mungkinlah kalau contohnya saya selaku majikan, kalau saya nak buat kajian yang terpencil ataupun terperinci, mungkin melibatkan antara
personality dan juga bangsa, saya akan decide lah siapa yang saya nak apa. Katalah saya nak inferensi. Inferensi saya kena ambil bangsa C lah sebab dia bagus dekat inferensi. Kalau saya nak ambil dia yang didaksi, saya kena ambil dekat bangsa A. Okay, last kali keputusan secara overall, keputusan menunjukkan terdapat kesan utama signifikan bagi pemulai ubah bebas bangsa terhadap kelima-lima variabel bersandar dalam kajian. Keputusan analisis menunjukkan kesan utama variabel bangsa yang signifikan terhadap 3 daripada 5 variabel bersandar. Kesan interaksi antara personaliti dan bangsa yang signifikan terhadap kelima-lima variabel bersandar dalam kajian juga dikenal pasti. Walau bagaimanapun, hasil analisis menunjukkan bahawa kesan interaksi personaliti dan bangsa yang signifikan berlaku pada aspek penghuraian fakta saja. Walau bagaimanapun, ujian Pilar Trace menunjukkan bahawa secara keseluruhan tidak terdapat kesan utama personaliti terhadap variabel bersandar kajian. Secara berasingan, personaliti merupakan faktor kepada 1 daripada 5 variabel bersandar dalam kajian itu, iaitu inferensi. Okey, kita dah selesai yang tu. So kita nak masuk ujian MANOVA untuk pengukuran berulang. Okey. So kita nak masuk ujian MANOVA untuk pengukuran berulang. Boleh So tadi semua sampel bebas. Kan nak pergi sampel yang berulang. Okey. Alright. MANOVA sampel berulang Kita terus pergi exercise lah. Alright. Jadual 7.2. Jadual 7.2. Seorang pengkaji, best tajuk ni. Menarik. Saya suka topik macam ni. Seorang pengkaji meramalkan bahawa keadaan suhu memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran imajinasi sekumpulan pereka grafik di institusi seni reka Kota Kinabalu. Dalam kajian itu, sebanyak 135 pereka grafik dipilih secara rawak sebagai sampel kajian daripada populasi pereka grafik institusi berkenaan. Sampel kajian diminta menjawab instrumen keupayaan menumpukan perhatian. Jadi yang pertama, menumpukan perhatian. Dia ada set instrumen tu. Dan instrumen yang kedua adalah kemahiran imajinasi. So ada dua keupayaan menumpukan perhatian dan juga kemahiran imajinasi. Kepada keadaan biasa yang mengenal keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran imajinasi mereka. Pereka grafik itu kemudian disusun dalam 3 orang kumpulan berdasarkan skor keupayaan penumpukan perhatian dan kemahiran imajinasi yang sama. Subjek-subjek dalam setiap kumpulan itu kemudian diagihkan kepada 3 kumpulan sampel padanan secara rawak ke dalam 3 bilik yang mempunyai suhu yang berbeza, iaitu suhu 25, suhu sejuk, 30 sederhana, 35 panas. Responden diminta menjawab instrumen keupayaan menumpu perhatian B setaraf dengan borang A dan instrumen kemahiran imajinasi borang B setaraf dengan borang A. Minta maaf ada typo kat situ. Okey, suhu tidak memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran imajinasi. Tetapi suhu memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian, kemahiran imajinasi. Jadi apa IVDV dia? DV dia dua tu, keupayaan menumpu perhatian, satu kemahiran imajinasi. Jadi ada 2 DV. Jadi IV dia satu iaitu suhu. Tapi kan suhu kan tadi dia ada 3 bilik berulang. Kita sekarang berulang. Pergi bilik sejuk, pergi bilik sederhana, pergi bilik panas. Kan berulang tu. Berulang. Tu yang jadi sampel berulangan tu. Okay, kita pergi exercise ni. Kita punya exercise, ni data 7.2. 7.2 So kita dah masuk ujian MANOVA sampel berulangan. Jadi pakai GLM repeat measures. Sama macam ujian univariate yang tadi. Yang mana kita pakai repeat measures. Cuma be careful sebab dekat dependent variable kita lebih daripada satu. Tu saja. Okay, type. Jangan lupa macam tadi kita type. Kita ingat tadi kita type apa? Fasa kan? Type fasa. Type apa lagi tadi buku tadi. Ni sekarang ni type suhu. So suhu ada 3. Type variable bebas suhu dalam petak tu. Dan angka 3. Wakil 3 keadaan suhu ke dalam petak numbers of level. Lepas tu klik add. Okay, kemudian lepas dia dah masukkan angka 3 dan kemudian dia dah klik add, klik measure. Okey, type label ketiga-tiga variable bersandar tumpu dan imagine demi satu dan klik add. Okey, ini lain sikit. Nombor 4, klik define. Okey, kontras, dalam kotak kontras pilih repeated dan klik butang change. Sebab apa kita nak repeated kan? Jangan lupa tu. Sebab you kena klik dekat repeated, lepas tu klik change, klik continue. Define, okey, masukkan variable mengikut urutan dalam suhu.
Okey, pastikan macam tadilah kita masukkan 3 suhu tadi ikut urutan, klik option ataupun pilih apa satu lagi yang SPSS baru tu, admin, okey, pilih suhu, display min 4, kemudian compare manufacture sebab kita ada 3 suhu sebab tu kena pakai compare manufacture, pilih pen Faraday. Okey, mungkin yang challenge sikit ni dekat nombor 3 tu. Lepas type 3 dan add tu, you kena type label ketiga-tiga variable bersandar tu. And you kena type label ketiga-tiga variable bersandar tu tumpu dan juga emergent. Cuba buat dulu. Tak dapat nanti tanya dekat bahagian chat. Dia dapat tak? Saya risau dekat nombor 3 tu. Siapa sangkut dekat nombor 3 tu? Okay. Yang susah kat situ lah dekat nombor 3 tu. Sebab you kena masukkan tumpu dan juga imaginasi. Kita ada 2 DB kan? Semua dapat tu. Dapat Okey, Farid pun dapat. Oh, baru masuk Farid. Dapat Farid Bila you type suhu dan 3 tu, dia akan keluarlah 3 kolom. So kita kena masukkan dekat bahagian tumpuan dan imaginasi. Itu je lah yang kalau saya buat face to face pun biasa kat 2-3 dah sangkut. Ada ramai yang tak dapat. Kesa dah, Farid dah. Yang geng-geng perempuan ni tak respon lagi. Tunggu dia orang jap. Azaz Zahari pun okey. Siapa lagi? Nurul Jannah tak respon lagi. Kan? Noizatul. Okey, dapat. Siapa yang pagi tadi? Oh, Mazina tak ada petang ni. Ada dok. Nak buat. Ada. Ingatkan tak ada. Sebab tak nampak respon. Kan? Okey, semua dah okey, tak ada respon tak dapat, semua dapat dah tu. Okey. Untuk result dia. Okey. So tadi kalau you perasan, ini dia akan keluar. Jadi tumpu 1, tumpu 2, tumpu 3. Sebab tadi kita masukkan suhu 3 kan. Sebab tu tumpu. Lepas tu imaginasi pun akan keluar imaginasi 1, imaginasi 2, imaginasi 3. Siapa yang tak dapat ni maksudnya tak ada salah tadi buat. Dia kena check as ni. Jadi tumpu tadi ada 1, 2, 3 suhu, imaginasi pun ada 3 lah. Okey, kalau kita tengok memberi tumpuan, kita bilik kita dah ikut susunan 25, 30, 35. Jadi kalau memberi tumpuan, cantik kat bilik sejuk 25. Tapi kalau untuk imaginasi, sesuai dekat bilik yang agak panas lah, suhu 35. Satu tu 25, suhu 2 tu 30, 35 adalah panas sikit. Jadi imaginasi bagus dekat panas sikit, tumpuan suka bilik sejuk. Jadi kalau kajian lah, kalau contoh dekat sekolah, kalau tanyalah saya tahu benda tu libatkan kos. Tapi sebenarnya kalau kata anak-anak kita lah dah biasa dekat rumah kita berekon, saya rasa salah satu faktor juga nak pastikan dia dapat beri penumpuan dalam kelas, mungkin bilik berekon lah. Tapi kalau macam melibatkan banyak aktiviti kreativiti ataupun perlukan imaginasi, kita better dudukkan bilik jangan berekon lah. Bilik yang kipas slow ke. Jadi ini contoh-contoh lah dalam satu keadaan nak menggambarkan. Tadi isu apa? Preka grafik. Preka grafik kan. Jom nak jawab signifikan ataupun tidak signifikan. Kalau tengok sekarang ni 1079566. Ada jarak tu. Selagi panas lagi tak dapat beri tumpuan. Tu kalau penumpuan lah.
Kalau imajinasi tu pun nampak beza 10393 dan 82. Maksudnya suhu ni faktor yang sesuai lah, membezakan. Kalau ikut dalam kes ni lah. Okay, kita tengok jadual lain pula. Kita baca Pilal trace sebab multivariate sah secara signifikan. Keputusan menunjukkan wujud kesan utama suhu yang signifikan iaitu F 4 degree of freedom kita dan error degree of freedom kita 42, nilai F 10893 di mana nilai P kita, nilai signifikan kita 0.000 lebih kecil daripada 0.5. Jadi mengesahkan bahawa terdapat perbezaan suhu dalam memberi kesan terhadap pemberi tumpuan dan juga imajinasi. Kita punya DV kita dua Okey, kita keluar Mauchi test sebab kita buat ujian apa ni berulangan. Tadi Libin test kan. Sekarang Mauchi test sebab kita buat ujian berulangan. So ingat tak masa tadi, kalau nilai tu signifikan nak baca apa, tak signifikan nak baca apa. Okey, suhu ujian di atas adalah signifikan. Jadi kita nak baca Hume fact lagi. Menunjukkan bahawa penyelarasan nilai DF perlu dilakukan dengan mendarab nilai DF dengan nilai epsilon. Hume fact. Keputusan ujian selepas ni penyelarasan nilai DF ditunjukkan dalam jadual univariate test. Ini berarti bahawa dalam jadual univariate test akan diterima sebagai keputusan analisis. So yang ni keputusan dia. Jadi kita ada dapat keputusan nilai F yang baru. Nilai F yang baru adalah F sama dengan degree of freedom kita 4 dengan 176. Nilai F kita 34.691 yang mana nilai dia adalah signifikan iaitu kurang daripada 0.05. Jadi nak tunjukkan bahawa mengesahkan lagi sekali lah ujian multivariate ni, ujian multivariate Pilal trace dalam jadual test of within subject effect menunjukkan bahawa secara keseluruhan wujud perbezaan yang signifikan antara kedua-dua variabel bersandar merentasi 3 suhu. Merentasi 3 suhu variabel kita tadi yang 25, 30 dan 35. Okey, kalau kat sini kita tengok kat univariate, kita tengok satu-satu tadi multivariate secara umum. Sekarang ni tengok univariate. So nilai univariate pun kat sini tengok penumpuan signifikan dan imajinasi pun signifikan. Jadi dua-dua signifikan tumpuan pun signifikan dan imajinasi signifikan. Ini menunjukkan bahawa peboleh ubah bebas kita suhu betul-betul memberi efek terhadap kita punya memberi tumpuan dan juga berimajinasi. Okey, yang ni ada test objektif subjek. Kalau tengok versus pun okey, semua signifikan. Okey, ini tak apa. Okey, ni nilai mean. Okey, yang ni kita buat pairwise comparison tadi sebab ada 3 suhu. Jadi bila kita tengok ketiga-tiga semua signifikan Semua signifikan untuk tumpuan dan imajinasi. Ini satu, kalau you all dapat PhD atau master research macam ni senyumlah. Maksudnya kenapa senyum? Yalah semua apa yang dikatakan kat literature review tu betul belaka lah. Jadi maksudnya tengok secara umum pun tumpuan signifikan, imajinasi pun signifikan. Nak tengokkan perbezaan antara setiap suhu pun signifikan kan. Suhu 1 dan suhu 2 signifikan, suhu 1, suhu 3 signifikan. Tu dekat tumpuan, imajinasi pun signifikan semua. Jadi kesemuanya signifikan. Kan? Jadi ini conclusion dia. Okey, ini cara nak baca lah. Jadi mengesahkan bahawa ujian MANOVA kita tadi adalah untuk memberi tumpuan dan imajinasi signifikan. Okey, keputusan ujian Mauchi test parity signifikan menunjukkan bahawa penyelarasan nilai DF perlu dilakukan dengan mendarab nilai DF dengan nilai epsilon Hume fact. Keputusan ujian univariate selepas penyelarasan nilai F menunjukkan bahawa kesan variabel bebas suhu yang signifikan terhadap kedua-dua variabel dari segi penumpuan dan juga berjimnasi di mana nilai F, nilai P dia kurang daripada 0.05. Ini bermakna keadaan suhu mempengaruhi keupayaan menumpu perhatian dan keupayaan berjimnasi responden kajian. Keputusan analisis juga menunjukkan bahawa nilai keupayaan menumpu perhatian menurun apabila suhu meningkat. Sebaliknya nilai keupayaan imajinasi meningkat apabila suhu meningkat. Contohlah kan. Jadi kalau untuk berjimnasi better panaslah. Untuk tumpuan lagi sejuk dapat memberi tumpuan. Ujian perbandingan pasangan pula menunjukkan bahawa bagi keupayaan menumpu perhatian perbezaan nilai mean yang negatif antara suhu 30 dengan 25 dan juga pasangan suhu untuk 35 dan 30 darjah Celsius. Okay, menunjukkan kesan negatif. Manakala keupayaan berjimnasi perbezaan mean yang positif antara suhu yang tinggi dengan sederhana perbezaan sebanyak 11.44 dan pasangan suhu yang tinggi dan juga sederhana perbezaan yang 9.38. Okay, kemudian kita nak buat ujian yang terakhir. Kita dah selesai ujian MANOVA. Pada ujian MANOVA 2x2, ujian MANOVA 3x2. Kemudian kita uji ujian MANOVA sampel berulangan. Kita pakai bawah habis tadi suhu. So kita masuk MANOVA kehadiran C tu.
covariate. Okey. Mankova digunakan bagi menganalisis data kajian yang mempunyai lebih daripada satu variabel bersandar dan satu atau dua lebih daripada variabel bebas. Mempunyai fungsi untuk mengawal variabel kawalan. Itu maksudnya pemboleh ubah kawalan. Covariate nama dia. Okey, yang ini semua sama. Okey, kita buat exercise. Seorang pengkaji yang bertugas sebagai nazir melaksanakan satu kajian mengenai pasti sama ada jantina merupakan faktor kepada pengetahuan berhubung dengan pengajaran pembelajaran berasaskan internet. Okey, dan keupayaan guru sekolah mengaplikasikan pengajaran. So kat sini adalah pengetahuan dan aplikasi. Dalam kajian itu, seramai 74 guru sekolah dipilih secara rawak sebagai sampel kajian daripada sekolah-sekolah daerah di Batu Pahat. Pekaji itu menyemak ciri-ciri demografi sampel kajian dan mendapati bahawa kumpulan berkenaan terdiri daripada guru-guru yang mengajar di sekolah bandar dan luar bandar. Oleh demikian, pengkaji itu ingin mengenal pasti pembelajaran berdasarkan internet tu PBI dengan mengawal lokasi. Okey, IV kat sini jantina. IV di sini adalah jantina iaitu lelaki dan perempuan. Kita punya dependent variable tadi itu pengetahuan dan aplikasi internet tadi. Pengetahuan pembelajaran internet dengan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berasaskan internet. Jadi kita ada pengetahuan dan aplikasi sebagai DV. IV kita adalah jantina. Dan kita punya pemboleh ubah kawalan kita, covariate kita kat sini adalah lokasi. Lokasi bandar ataupun luar bandar. Okey, itu dia punya macam mana nak tahu mana satu IP, mana satu DV dan mana satu covariate. Okey, yang ini exercise jadual 8.1. Okey, jantina bukan merupakan faktor kepada pengetahuan PBI dengan keupayaan guru-guru sekolah dalam daerah Batu Pahat bagi mengaplikasikan PBI dengan mengawal faktor lokasi sekolah. Ataupun jantina merupakan faktor kepada pengetahuan PBI dan keupayaan guru-guru di sekolah dalam daerah Batu Pahat bagi mengaplikasikan PBI dengan mengawal faktor lokasi. Okey. Jadi kita punya exercise tadi 8.1, ini arahan dia. Simple je, cuma ada beza je, ada tambah covariate. Klik analyze, klik GLM, kemudian klik multivariate. Kenapa multivariate? Kita ingat balik dependent variable kita dua tadi kan, pengetahuan dan aplikasi. Jadi masukkan kedua-dua variable bersandar ke petak dependent variable, masukkan jantina ke petak fixed factors dan masukkan lokasi tadi ke dalam covariate. Klik option display, pilih deskriptif statistik dan homogeneity. Jantina 2, lokasi pun 2 je kan. Bandar luar bandar, jantina laki perempuan. Jadi tak perlu compare many facts. Klik continue, klik OK. Minta buat ni. Ini maksud dia ramai jugalah. Saya pun kadang-kadang kita pun dah habis sampai habis kan. Kita pun dah settle sampai habis. Jadi kita pun faham kenapa orang kata label PhD kena pakai Mankova. Padahal dia sebenarnya adalah bilangan saja. So DV ada 2, ada covariate, IB ada 1. Oh dia label PhD. Habis tu Ankova tak boleh. Oh Ankova sebab 1 DV je. Jadi kadang-kadang dalam bidang ni pun kadang-kadang saya pun senyum je lah. Orang kata oh Mankova ni label PhD. Kalau Ankova label master. Padahal bilangan DV je. Kan? Kalau covariate tu sebab okey lah, logik lah sebab ada faktor ketiga kan. Jadi kalau tanya saya, Ankova pun okey, kompleks. Mankova pun kompleks. Spanova pun not bad. Spanova pun dengan kita ada gabungan kan. Sampel bebas dengan sampel berulangan. Cuma kalau tanya saya, kalau kata level PhD, sebab kita menghargai tempoh masa yang dibuat, susah kan nak collect tempoh masa, sebenarnya yang berulangan lah. Sampel yang berulangan tu kalau tanya saya longitudinal dia agak panjang dan saya rasa dia orang kata kalau PhD tu kalau tajuk dia simple tapi dia pakai sampel berulangan, walaupun simple tapi pakai sampel berulangan, kita kata okay this is a level PhD lah. Sebab kita perlukan kutip data lama kan. Senang cerita je, kalau kutip data lebih pada 6 bulan tu lama lah. Sebab untuk PhD 6 bulan, untuk master 3 bulan untuk collect data. Tapi kalau you collect data lebih pada 6 bulan tu kita kata dah level PhD lah. Dan bukanlah kata semua tak boleh, tapi cuma orang kata oh ni ANOVA je, ni bukan label PhD. Tengoklah ANOVA sampel berulangan kot. Jadi kena raikan lah.
Okey, laju. Nurul Jannah dah laju dah. Game perempuan dah start laju dah. Mentang-mentang last dah laju dah semua. Okey, bukan last lah. Kita memang habis sampai kat Mancoba je. Dah tutup dah. Mancoba tu kita dah penutup dah. Bila paling tinggi lah dalam kes multivariate ni, Mancoba lah. Okey, kalau semua dah, semua nampak okey tu, kemudian kita buat graf. Graf macam biasa kena buat graf. Graf pun dah Okey, graf, line, multiple, summary, spread variable. Okey, masukkan kedua-dua variable pesanda kita kepada line represent dan variable bebas jantina ke kategori exist. Okey, kita buat graf untuk ni. Graf pun siap Okey. Itu beza dia tau. Sebenarnya kalau orang tanya, Fazli boleh tak ajar kelas univariate dengan multivariate sampai setengah hari? Saya kata boleh lah kalau semua laju. Tapi kalau kata baru first time nak buka SPSS, memang perlu 1 hari penuh lah. Kalau saya pernah mengajar dekat cohort tu sebab ada beberapa orang yang tak familiar langsung dengan SPSS. Dekat Maghrib jugalah bawa balik. Konsep dia kalau mengajar dekat tempat saya face to face tu, siapa tak siap tak boleh balik. Konsep dia. Tapi ada grup yang laju lah. Laju tu dia balik. Betul-betul dia balik tu. Pukul 2.30 dia nak balik dah. Jadi yang grup tu memang grup laju lah. Tapi kalau tanya saya kurang suka kalau macam bila kelas macam tu ada yang balik awal. Kalau boleh yang siap awal tu kita bantulah kawan-kawan kita macam tu kan. Sebab nampak pressure lah. Sebab baru saya kenal bila saya mengajar macam ni. Baru saya tahu bila orang kata stress tu dia kata how you control your level of stress. Ada orang yang memang dia boleh control baik punya. Ada orang yang sikit je dia dah tak boleh nak control. Okey, graf pun dah siap semua Graf pun dah siap semuanya. Okey, sorry. Yang ni result dia, ni result dia untuk ujian Mancoba ni. Jadi kita tahu pengetahuan, saya make short form pengetahuan lah, pengetahuan dan aplikasi. So kalau tengok pengetahuan perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Perempuan dapat 4.43. Kira pengetahuan positif jadi kita ambil yang tinggi. Okey, dalam kajian ni balance lelaki dan perempuan agak senang sebenarnya. Nak tengok cikgu sekolah nak balance. Cikgu kat sekolah agak balance lah. Cuma pernah sekali saya menilai, saya ni tak suka jadi penilaian untuk pelajar-pelajar dekat sekolah sebab saya bukan cikgu. Jadi nak menilai dia orang saya bagi A. Saya tak pernah bagi A. Semua A je sebab saya tengok elok je dia mengajar. Tapi pernah satu sekolah saya pergi tu cikgu lelaki seorang je. Dekat belah-belah Lembah Kelang tu. Macam manalah kontrol cikgu perempuan sekolah tu ada seorang je lelaki. Okey, maklumat menunjukkan nilai min. Okey, pengetahuan kita tahu perempuan tinggi, aplikasi lelaki. Dia lelaki. Jauh sangat tu lelaki buat aplikasi. Jadi perempuan agak rendah lah. Kalau pengetahuan walaupun lelaki rendah tapi tak terlalu jauh tapi untuk aplikasi nampak lelaki lebih apply lah. Okey, dalam kes-kes ni lah, dalam kes ni untuk pembelajaran melalui internet. Okey. Alright. Jadi kita boleh tahu yang aplikasi confirm lah. Kan ni kita cakap ni confirm signifikan ni beza banyak 22 dengan 8. Tetapi kalau untuk pengetahuan saya tak pasti sebab beza tu sikit je 3 dengan 4. Tapi tak tahu signifikan atau tak pasti lagi. Okey. Kemudian kita nak tengok result yang ni multivariate test Pillar trace membuktikan mengesahkan bahawa jantina dapat memberi kesan kepada pengetahuan dan juga aplikasi dengan mengawal apa tadi lokasi sekolah. Kesan menunjukkan bahawa kesan variabel jantina yang signifikan walau bagaimanapun tidak ada kesan variables bagi lokasi sekolah. Lupa nak tengok lokasi sekolah. So lokasi sekolah tak signifikan dekat sini cuma jantina. Berdasarkan keputusan ini, pengkaji menolak hipotesis dan membuat keputusan secara keseluruhan. Jantina merupakan faktor pada pengetahuan dan keupayaan guru untuk mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berdasar. So jantina je. Faktor jantina je sebenarnya yang dia memberi kesan kepada pengetahuan dan aplikasi internet. Tapi lokasi tak ada isu. Dia tidak ada perbezaan sangat dari segi lokasi. Bandar atau luar bandar untuk pengetahuan dan aplikasi tak ada isu sangat. Okey, bila kita tengok test of between subject, kalau kita tengok dekat lokasi, dia dua-dua tak signifikan. Okey, tapi kalau tengok jantina signifikan untuk pengetahuan pun signifikan dan untuk aplikasi signifikan. Dari segi lokasi sekolah tak ada isu, tapi bab pengetahuan dan aplikasi dia bab jantina ada isu, lelaki dan perempuan. Okey, kalau tengok R square dekat bawah tu, okey, kita dapat tahu bahawa
nilai R square ni bergantung pada kajian tau. Tadi tengok ada yang tak ada R square, ada yang ada R square. Kadang-kadang bergantung pada data yang kita ada. Kalau ada data tu dia boleh keluar R square, dia boleh keluar R square. Okay. Kalau dalam kes ni jantina kat sini dapat memberi kesan sebanyak 15.8A pengetahuan. Okey, jadi nak beritahu jantina, okey, ni dia kena baca macam ni. Jantina dapat memberi kesan kepada pengetahuan sebanyak 15.8% dengan mengawal lokasi. Jangan lupa perkataan mengawal tu. Okey, jantina dapat memberi kesan kepada pengetahuan sebanyak 15.8 apabila mengawal lokasi sekolah. Okey, yang B tu aplikasi dapat 22.4% terhadap aplikasi Kopayan. Jantina menyumbang sebanyak 22.4% terhadap aplikasi Kopayan aplikasi dengan mengawal lokasi sekolah. Jangan terlupa sebab kita tengah buat Mankova, kena cakap dengan mengawal tu, mengawal lokasi sekolah. Kalau tak ada Kova, Manova, kita boleh declare je. Terdapat kesan jantina 15.8% terhadap pengetahuan. Tapi disebabkan kita gunakan Mankova, kena tambah dengan mengawal lokasi sekolah. Jadi cara melaporkan, Nusan menunjukkan bahawa secara keseluruhan wujud kesan variabel bebas jantina secara signifikan terhadap pengetahuan dan keupayaan guru-guru dalam sekolah daerah di Batu Pahat mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berasaskan internet. Banyak betul typo salah. Berdasarkan analisis, pengkaji menolak hipotesis null. Analisis seterusnya menunjukkan bahawa secara signifikan wujud kesan jantina terhadap kedua-dua variabel bersandar dalam kajian iaitu pengetahuan dan aplikasi. Bagi variabel bersandar pengetahuan, didapati skor min guru perempuan mengatasi guru lelaki. Untuk pengetahuan lah, lebih pada perempuan daripada lelaki. Sebaliknya, pusat analisis menunjukkan variabel bebas jantina menyumbang sebanyak 15.8% perubahan dalam variabel bersandar dalam pengetahuan dan 22.4% dalam perubahan dalam aplikasi. Itu tengok R square tadi. Okey, selesai. Selesai dah kita hari ini membincangkan univariate dan multivariate. Jadi sekarang ni dah sampai masa untuk perbincangan lah sekiranya ada soalan-soalan. Nanti bagi masa lah, boleh faham dah slide ni. Tapi nanti kalau ada ruang dan peluang, saya betulkan sikit ejaan-ejaan. Saya pun sakit mata ada kesalahan ejaan tu, nanti saya betulkan, nanti saya share balik. Untuk slide lah. Semua dapat kan? Jadi dapat belajar univariate dan multivariate. Nanti minggu depan masuk kelas pula. Masuk kelas belajar analisis kualitatif. Cuma saya bagi Dr. Anis lah yang mengajar untuk analisis kualitatif. Sebenarnya saya suka dia mengajar juga sebenarnya. Approach dia bagus sebenarnya. Jadi saya bagi dia ajar untuk analisis kualitatif. Okey, bolehlah minggu depan tu saya rehat sekejap lah. Jadi minggu satu lagi kita akan jumpa minggu perbincangan. Perbincangan. Saya tengok perbincangan. Nanti kita bincang kan. Kita kena bincang dalam grup WhatsApp. Saya nak bincang dengan you all punya planning macam mana. Saya cadang minggu yang ke-11 tu saya nak buat sikit lebih kurang macam perkongsian sikit lah untuk soalan-soalan proposal defense, viva dan tips lah, tips untuk menulis tesis dengan cepat, lebih kurang macam itulah itu minggu ke-11. Minggu ke-10 terpulang, nanti saya bincang dengan you all sama ada sebab kalau ikutkan sebelum-sebelum ni, kohort-kohort sebelum ni, apa yang saya buat adalah minggu yang ke-10 tu saya buat penulisan artikel jurnal. Ada yang request macam tu. Dan minggu ke-9 tu kita buat sekali jalan perbincangan dan kesimpulan. Kalau you tak nak penulisan artikel jurnal, kita buat lagi relax lah. Minggu ke-9 perbincangan, minggu ke-10 tu kesimpulan. Dia kesimpulan. Jadi kita ambil lah. So kita hari ni dah belajar analisis. Lepas analisis adalah perbincangan. So mungkin minggu ke-9 perbincangan, minggu ke-10 kesimpulan. Ataupun nak gabungkan sekali sebab tak banyak. Perbincangan dan kesimpulan minggu ke-9, minggu ke-10 kita kena belajar penulisan artikel. Tapi penulisan artikel kita special sikit lah. Kita lebih kepada bagaimana pindah tesis kepada artikel. Sebab kita buat tesis. Macam mana daripada tesis pindah artikel. Itu tema dia. Lain sikit lah dengan khusus-khusus artikel yang saya buat kat luar tu. Kalau ramai 10 tu nak artikel-artikel lah. Okey, Aslina kata nak pakai SLR. Tak boleh juga SLR spesifik sangat. Jadi SLR tu cuma dekat literature review. Tapi saya boleh ajar lah macam mana nak buat teknik SLR tu sikit-sikit. Kita slate-slate boleh. Okey, Mas Zina nak masukkan slate Miss Method. Okey, nanti dekat perbincangan slate-slate sikit
Minggu ke-9. Kalau mixed method tu saya slate minggu ke-9 sikit. Boleh? Meta analisis. Meta analisis kena, macam mana nak cakap kena lah. Saya sendiri pun tak kumpul. Maksudnya kalau meta analisis saya kena kumpulkan dapatan-dapatan kajian lepas lah. Maksudnya nilai-nilai validity dia, nilai faktor loading dia, nilai kolerasi dengan regresi. Saya sendiri pun tak buat spesifik untuk meta analisis lah. Walaupun saya belajar meta analisis, saya buat artikel meta analisis, tapi meta analisis tu kena dapatkan dapatan lah. Dapatkan dapatan. Mungkin susah kot. Tu memang best. Meta analisis tu best. Tapi itulah. Mungkin saya sendiri pun kena sediakan bahan lah. Saya tak ada modul untuk meta analisis sebenarnya. Saya kena kumpulkan data-data. Maksudnya kena ajar juga. Meta analisis kena ajar macam mana nak ambil data dulu. Lepas tu baru nak ajar analisis. Strong lah meta analisis tu bagi saya. Kalau siapa yang tulis artikel SLR, try pula meta analisis. Meta analisis lagi banyak perlukan masa lah untuk buat. Effort yang tinggi lah. Sebab tu meta analisis senang dapat Q1, Q2. Nak buat pun jenuh juga. Lebih kurang macam itulah. Bolehlah saya buat perbincangan dan kesimpulan ke-10 penulisan artikel. Minggu ke-11 tu kita bincang balik. Semua rekod, jangan risau lebih. Kita semua benda kita rekod. Sekarang ni pun kita rekod. Bolehlah macam yang pagi tadi pun saya tak share lagi lah. Nanti biasa petang ni saya share sekali lah. Yang ni pun saya rekod, saya share. Kadang-kadang bukan saya tak nak share yang pagi jadi tak done. Kita rehat sekejap je. Lepas tu kita dah nak start. So macam petang kan saya boleh dah share dah untuk pagi tadi. Ambil masa sejam pula untuk saya share yang petang ni. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ramai saya tengok kat sini ramai yang setuju lah. Dengan ada yang request sikit-sikit masukkan mixed method. Dengan share sikit SLR. Saya cuba slate-slate lah yang tu. Cuba kita conclude kat sini. Minggu yang esok, minggu depan Sabtu dan Ahad 2 hari juga. Minggu depan lagi pack Sabtu dan Ahad untuk analisis kualitatif. Dan hari minggu ke-9 kesimpulan dan perbincangan dan kesimpulan. Minggu ke-10 special yang saya buat, saya tak nak terlalu luas. Saya nak buat penulisan artikel daripada sebuah tesis. Convert daripada tesis menjadi artikel sebab tema kita adalah tulis tesis. Lepas tu minggu ke-11 adalah persediaan untuk banyaklah persediaan untuk kita punya proposal defense, untuk you punya viva, saya reflect. Sebab kan you all buat perbincangan kita tiap minggu kan. Jadi saya nak tarik daripada situ. So you punya permasalahan yang berlaku masa pembentangan setiap minggu tu saya akan jadikan sebagai satu refleksi. So kita akan bincangkan macam mana kita punya proposal defense nanti macam mana, viva nanti macam mana. Seterusnya closing lah. Closing tu nanti kita bagi tips sikit lah macam mana you nak proceed lepas ni kan. Lepas ni dah habis lah dengan saya 11 minggu. Nanti mungkin you nak bergerak secara individual. Jadi saya nak bagi guide sikit lah. Itu minggu ke-11 lah. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa, saya berhenti kat sini je. Terima kasih banyak-banyak. First time first time saya pun nampak kat mana kelemahan saya. First time saya mengajar kelas online untuk analisis. Tak pernah saya ajar kelas analisis online. Saya rasa macam tak seronok juga sebenarnya sebab yelah tak nampak SPSS. Jadi kalau you all buat seronok mengajar SPSS ni kalau face to face. Kita dapat jumpa macam-macam kan. Orang nak klik tak jumpa tu tak sebagainya. Cuma ni first time lah. Kalau tanya saya kalau 1 hingga 10 saya letak 5 je. Saya tak boleh letak tak puas. Memang tak puas nak ajar face to face untuk tak ajar online untuk analisis tak puas lah. Saya letak 5 je separuh je. Okay, ada ruang nanti untuk kawan-kawan kita yang nanti nak join hands on benda yang lebih kurang sama lah. Kalau ada beza pun mungkin saya tambah baik sikit-sikit je. Untuk cohort ke-15 untuk analisis boleh join nanti yang face to face. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk slot akan datang. Okay, kalau mana-mana silap tu mohon maaf Kalau slide nanti bukanlah immediately kan. Nanti bila ada free saya betulkan slide nanti saya kongsi balik. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat petang.